Baik, kita tengok lagi satu. Ini daripada hadis Bukhari dan Muslim. Allah bersama kita apabila kita mengingatnya. Ni pun nak kena perintah, nak kena beri peringatan juga. Aku tergantung kepada sangkaan hamba-Ku kepadaku. Dan aku bersamanya apabila dia mengingat, apabila ia mengingat aku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat dia di dalam hatiku. Oh, tu hebatnya manusia dah. Allah ni pada sangkaan hamba dia. Macam mana dia menyangka Tuhan dia macam mana? Kalau dia sangka buruk pada Tuhan dia, dia jadi buruk dengan Tuhan dia. Tapi kalau dia sangka baik dengan Allah, dia ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat juga dia di hati Allah. Itu maknanya kiasan kepada Allah Ta'ala tadi itu. So jadi, dalam keadaan begini, kita dengan Tuhan ni macam mana kita ingat kepada Tuhan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita zikir kepada Allah. Kita baca Quran, kita mengaji macam ni. Kita ingat kepada Allah. Maknanya daripada pagi sampai malam, kena ingat kepada Allah ke? Ya. Daripada pagi sampai malam kena ingat ke Allah. Kalau boleh satu saat pun tak lupa kepada Allah. Ni tak. Satu saat ingat ke Allah, 10 jam lupa ke Allah. Mana boleh macam itu? Jadi, sangkaan kita terhadap Allah tu bagaimana? Allah ikut kita je. Kita ni ingat ke Allah ke, kita ingat ke Taurut. Mungkin satu pagi, mungkin sejam pertama, dah sesat dah. Duk ingat ke dunia tu. Sembang dunia ni, duduk dalam kepala dah. Kan? Sehingga semayang pun dah tak boleh dah. Duk nampak duit tu, duit nak masuk tu, projek tu. Dah mula dah. Semayang tak boleh, itu tak boleh. Dulu masa duit tak banyak, tidur boleh nak. Dan nak dapat duit banyak ni, dah lupa dah. Dah tak boleh nak tidur dah. Terbayang-bayang nampak duit tu jatuh atas kepala dia. Timpa dia tu mati dengan timpa duit tu. So jadi, kena macam tu. Kita jangan main-main buat macam ni. Sebab tu ingat sungguh-sungguh kepada Allah dengan beribadat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Apa saja yang kita buat. Sentiasa keluar rumah, driving, bawa kereta, naik motor ke apa kan. Hati tu Allah, 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 Allah. Ingat kepada Allah. Kerana kita tengok orang yang nak mati sampai dia mati dia sebut Allah, Allah, Allah kat mulut dia. Terkejut je Allah keluar pada mulut. Ni kalau terkejut je sepak kayu ni maki hamun, berbunyi. Nak boleh. Bukan sebut nama Allah. Terkejut sikit, mak engkau. Epak engkau. Terkejut. Mati macam itulah dia datang. Bukan dia bagi warning. Jadi, dia kena latih supaya lidah tu terkejut ke apa ke sentiasa menyebut Allah. Allah. Dia tak sebut benda lain. Itu tanda dia ingat kepada Allah. Jadi, tanda Allah cinta kepada kita macam mana? Jika Tuhan membimbingmu untuk mengingatnya, itu adalah tanda bahawa Tuhan cinta kepadamu. Ini kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia nak cerita kat kita, tanda Allah cinta kat kita apa dia? Apabila Tuhan bimbing. Tuhan bawa kita kepada dia. Kita pun terasa pelik. Aku dulu tak mau juga buat baik, tapi sekarang ni seronok benar tengok macam malam kuliah macam ni kan. Dulu nak zikir ni, dengar zikir cabut lari ya. Sampai ada orang kita post tu dalam grup tu, saya ingat daripada awal PKP tu sampai hari ni dah hampir setahun dah. Kita buka lah kuliah ni, yang ramai betul lah banyak tu, 45 orang, 30 lebih. Yang rasa yang di post tu rasanya lebih pada 500 orang. 500 dah lebih dah. Kita banyak grup. Ada yang tak mau buka langsung pun ada. Tak mau langsung, dia tahu benda tu. Dia tak nak mengaji tu. Dia tak nak, dia nak duduk dalam kuliah. Walaupun dia duduk dalam grup mengaji sekalipun, dia tak nak buka, dia tak nak mengaji. Dia nak dengar rakaman gitu, dia nak pilih-pilih. Itulah yang kita takut. Tapi bila Allah nak kita jadi baik, Allah nak ubah kehidupan kita, Allah akan bawa kita kepada kebaikan, kepada hasanah. Dia letak kita tempat yang baik. Kita dengar kuliah, kita seronok, hati jadi sejuk bila mengaji. Zikir, kita rasa seronok zikir. Memanglah zikir ni macam penat nak kena sebut nama Allah. Sebab apa? Ada setengah orang, dia tak mau sebut sebab makan benda yang haram, benda yang syubhah. Bila darah daging itu daripada makanan yang haram dan syubhah, cukup liat nak buat ibadat. Duk bantai macam-macam. Ni sikit lagi PKP. Dah tak boleh keluar. Dia order online. Order apa benda pun kita tak tahu dia makan. Sedangkan benda halal ni kena jaga. Sebab benda haram, benda syubhah, bila masuk banyak dalam tubuh, dia jadi malas. Orang kata, dia jadi susah nak beribadat. Dia nak berzikir pun payah. Solat dia solat, tapi solat lewat.
Dia nak semayang tu kalau masuk waktu tu dia susah nak solat. Dia akan tunggu sejam kalau Zuhur tu. Kalau boleh masuk Zuhur 1.20 contoh. Dia akan semayang 2.30, pukul 3. Sengaja tanpa sebab. Sebab dia malas. Dia malas. Dia malas gitu. Jadi inilah benda-benda yang berlaku bila makanan yang syubhah dan haram. Jadi kita kena hati-hati bab makanan tu. Di musim-musim PKP ni main order je, seronok order. Duduk di rumah. Ini sangat bahaya, sangat mudarat kepada kita. So jadi kita kena hati-hati bab macam ni. Jadi bila kita dah faham, bila Allah nak kita jadi baik, Allah akan angkat kita, dia letak tempat yang baik. Dulu kita kawan dengan orang jahat. Sekarang ni tak lagi. Semenjak PKP ni kita dah mula insaf dah. Kita teringat macam mana kalau kita dulu. Kan? Duduk masa tengah duduk buat maksiat, tengah kaya raya, lupa terus kat Allah. Tiba-tiba Allah bagi musibah, kita jatuh susah. Tengah-tengah kerja, tiba-tiba balik sampai rumah buka-buka email, tengok-tengok kita anda diberhentikan kerja. Macam mana rasa? Luluh hati kan? Tapi hakikatnya siapa yang berhentikan kita kerja tu? Allah juga. Tanpa kehendak Allah, benda tu tak berlaku. Tapi sebab apa? Ada sebabnya. Yang kita kena fikir balik hikmah tu kenapa. Maka kita jangan duduk putus asa, kita kena berikhtiar balik. Kan sebab rezeki itu Allah dah jamin dah. Jangan susah hati, jangan risau. Kita kena usaha sungguh-sungguh kembali balik kepada kerja kita macam sedia kala. Tak apa kena buang. Kita cari jalan macam ni. Jangan duduk diam. Baik. Jadi kemudian Allah pilih kita pula. Allah letakkan kita di tempat-tempat yang Allah kehendaki. Bila Allah letak tempat yang dia kehendaki, maka itulah kebaikan yang Allah cinta kepada kita. Tuhan nak kita jadi baik. Jangan lari. Kadang-kadang kawan kita dalam grup tu grup mengaji. Apa ni mengaji apa ni? Aku pun boleh buka Google lah. Tak payahlah duk ngajar aku mengaji. Sombong pula. Kalau tak ada pun keluar diam-diam je lah. Minta maaf ya, saya rasa grup banyak sangat. Jangan kita duk cerca maki hamun orang kat situ. Tak minta izin lah macam-macam. Kita jadi sombong kat situ. Kita hidup ni kalau boleh bab sombong ni, Allah kata sombong tu selendangku. Selendangku, pakaianku. Maka siapa yang pakai pakaianku, aku binasakan orang itu. Jadi sombong ni tak boleh. Kita tak boleh. Sombong tu hak Tuhan. Allah boleh sombong sebab dia menjadikan kita. Kita nak sombong apa? Kita pun kena cipta. Dia jadikan kita. Dia bagi kita makan. Dia bagi segala-galanya. Kita nak sombong kat mana? So jadi jangan menyombong dengan Tuhan. Jadi jangan pakai pakaian sombong. Kadang-kadang kita ni sombong. Bila cakap suka meninggi suara. Tu. Cakap dengan orangnya suara tinggi. Kalau anak cakap dengan mak, tinggikan suara. Anak cakap dengan bapa, suara tu tinggi. Sombong nama dia tu. Tak boleh. Dia tak ada langsung dalam hati dia nak merendah diri. Cakaplah elok. Bahasa tu rendahkan sikit. Lembutkan bahasa tu supaya nampak kita ni hormat. Kita ra'i. Kalau isteri dengan suami. Isteri dengan suami kena ingat. Isteri tu macam anak pada suami lah. Macam anak dengan bapak lah contoh. Cakap kena hormat. Kalau anak tak boleh kata kepada mak bapak. Begitu juga dengan isteri. Tak boleh cakap benda yang kasar. Kena cakap benda yang lemah lembut. Laki aku tu teruk. Lantak ke dia lah. Dia maki mak laki dia. Itu pun tak boleh. Sebab Allah dah terkedir dah. Kamu tu dibinikan oleh laki kamu tu nak kata apa? Kena ubah. Kadang-kadang kita ingat kita nak orang tu baik. Kita tak nak jadi baik. Macam tu. Ini lepas tu bila Allah letak kita dalam program-program mengaji. Contoh macam malam ni kita mengaji. Ramai-ramai. Alhamdulillah. Patut kita syukur kepada Allah. Dan orang lain duduk seronok tengok WhatsApp, tengok TV, kita duduk dalam majlis ilmu malam ni. Allah ra'i kita. Kalau takdirkan mati malam ni, insya-Allah dakhala jannah, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kadang kita kena fikir secara positif dia. Benda tu related, berkaitan antara satu dengan lain. Baik. Kemudian kita ingatlah kepada Allah. Sebab Allah kita ingat selangkah kepada Allah. Allah ingat kita 10 langkah. Kita ingat kepada Allah 10 langkah. Allah ingat kita 100 langkah. Tengok tak hebat Tuhan punya sayang kat kita. Macam kita selawat kat Nabi. Selawat sekali kat Rasulullah, Rasulullah akan doa kat kita pula 10 kali. Kalau kita selawat kat Nabi 10 kali, 100 kali Nabi selawat kita. Kalau selawat sehari 100 kali, Nabi selawat kat kita, Nabi ingat kat kita, Nabi doa kat kita pula 1000 kali. Tak sayang. Allah dengan Rasul cukup sayang kat kita. Nabi menangis sayang kat kita saat umat. Dan Nabi sangat rindu akan umat akhir zaman ni. Tu. Banyaklah kalau kita nak bincang tentang tajuk-tajuk macam ni kan. So jadi itulah yang kita bincang malam ni, berilah peringatan. Maknanya kita ingat memperingati. Kalau kita tersilap, kawan kita peringat kita, terima kasih bang, peringat saya, mungkin saya lupa. Saya seronok peringat orang je. Ada orang dia tak suka, dia tu dinasihat, dia suka nasihat orang je. Ada passion lagu tu pun ada.
Padahal dia tak pandai mana pun. Tapi kita ambil jalan tengah. Kalau kita nasihat orang boleh, orang nasihat kita pun, terima kasih. Kita ucap terima kasih dah tolong nasihat saya. Apa salah? Engkau tak payahlah nasihat aku tahulah. Nampak tak sombong tak? Itu syaitan nama dia. Itu panggil syaitan. Syaitan ni angkuh. Bila Allah kata suruh sujud pada Adam, dia tak nak sujud. Maka laknat aku atas kamu. Tengok tu. Sekali ya syaitan tu salah. Silap satu je. Dia tidak mau sujud kepada Adam dengan satu sujud. Allah laknat. Kita ni tak tahulah berapa banyak sujud kita tak buat. Ada yang baru nak solat. Tak sujud. Nak sujud kepada Allah. Kalau banyak sujud tak tahulah apa nak jadi. Jadi Allah. Sebab itulah tandanya Allah sayang pada umat Nabi Muhammad akhir zaman ni.